Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita sebagai hamba Allah, kita kena ingat setiap hari kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan salat 5 waktu sehari semalam. Semaya 5 waktu sehari semalam. Bermula dengan salat fardu subuh 2 rakaat. Lah ni awal sikit, pukul 5.50 lebih kurang. Apa penat subuh dah ni. Lepas tu waktu zuhur pukul 1 dah ni, 4 rakaat. Lepas tu waktu asar pukul 4, 18, 19 gitulah. 4 rakaat. Lepas tu waktu maghrib tak sampai pukul 7. Pukul 59. Dan waktu isyak pukul 8 lebih sikit. 5 waktu sehari semalam kita diperintahkan oleh Allah, dan ia merupakan rukun Islam yang kedua selepas mengucap 2 kalimah syahadat. Jadi setiap hari kita wajib kena sembah, kita kena solat. Bermula dengan subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isyak 4 rakaat. 17 rakaat semua wajib. 17 rakaat, betul tak? 17 rakaat. 17 rakaat. Dan dalam 17 rakaat tu kita kena baca Al-Fatihah 17 kali. 17 kali kena baca Fatihah. Tak baca tak sah sembahyang. Sebab Fatihah tu merupakan rukun daripada rukun-rukun solat. Rukun solat ada 13, dan Fatihah salah satu daripada rukun solat. Rakaat pertama baca, rakaat kedua pun baca. Tak kira semaya sore ke, semaya berjemaah ke, kena baca. Tak, kalau asar 4 rakaat 4 kali kena baca Fatihah. Kalau maghrib walaupun imam baca pun kita kena baca juga. Tak, jadi 17 rakaat tu 17 kali kita kena baca Al-Fatihah. Dan dalam Fatihah tu pula dia ada satu doa. Satu doa yang mana kita baca setiap kali kita baca Fatihah, iaitu kita minta Allah beri petunjuk pada kita, iaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. 17 kali kita baca Fatihah, dan 17 kali kita minta dengan Allah biar Allah tunjuk jalan yang lurus kepada kita. Wajib 17 kali kena minta. 17 kali setiap hari kita kena minta petunjuk daripada Allah melalui bacaan surah Al-Fatihah. Allah perintah kita kena minta. Sehari mungkin kena minta 17 kali. Minta hidayah daripada aku. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Saat ni kita sembahyang maghrib 3 rakaat, kita minta 3 kali. Jadi setiap hari kita sembahyang fardu 17 rakaat, 17 kali kita minta. Dan kalau kita gapo wajib, kita tambah dengan sunat pula. Tak kisahlah, cuma hak wajib 17 kali kita kena minta petunjuk daripada Allah, iaitu minta hidayah. Siapa suruh minta? Allah sendiri. Allah suruh minta. Nak wajak kata betapa pentingnya hidayah ini, sehinggalah Allah perintah pada kita suruh minta setiap hari 17 kali sehari. Hak orang sembahyang lah. Hak orang tak sembahyang tak minta. Allah suruh dia minta 17 kali hidayah, tapi dia tak sembahyang, otomatik tak minta lah. Lagu mana tak minta hidayah dengan Allah dengan sebab dia tak sembahyang?
agak-agak kehidupan dia lagu mana. Sama ada kehidupan di dunia ataupun kehidupan selepas dia mati. Sebab kita kena ingat, hidayah ini merupakan benda sangat penting. Dia punya arah tertentu dalam hidup kita, hidayah. Dia pakai kompas kehidupan. Kalau kita masuk rel nak kompas, tak? Lah ni kalau kita bawa kereta nak pergi mana-mana, ada apa? Weh lah, Google Map macam-macam lah ni. Jumpa nak pergi mana, tak tengok, jumpa. Dia panggil, dah petunjuk. Dan kita nak pergi syurga Allah pun ada petunjuk dia, iaitu hidayah. Sebab kita lah ni, kita kena ingat, kita dalam permusafiran. Kita musafir. Kita musafir. Bila musafir, kita nak arah yang tepat. Kita cerita dah, kita musafir. Dah ni kita duduk di alam yang ketiga, iaitu alam dunia. Sebelum ni kita duduk di alam rahim ibu selama 9 bulan. Sebelum tu kita duduk di alam ruh. Alam ruh, kita duduk alam ruh. Lepas tu Allah ambil masuk dalam ibu kita, duduk alam rahim ibu 9 bulan. Lepas tu Allah dah bui ibu kita salih beranak, duduk di alam dunia dah ni. Alam yang ketiga, kita musafir alam yang ketiga dah ni. Bergantung kepada usia kita, umur kita. 40 tahun, 50 tahun dah duduk alam dunia. Lepas ni kita akan pindah pula. Bila kematian, bila mati. Bila mati kita akan berpindah ke alam yang keempat, dia panggil alam barzakh ataupun alam kubur kita panggil. Alam kubur ni sampai bila? Sampai kiamat. Setelah kita kiamat duduk situ, sama ada nikmat kubur ataupun azab kubur. Duduk di kubur. Dia panggil alam barzakh. Dah bila kiamat, pindah pula alam seterusnya, alam mahsyar. Kita panggil padang mahsyar. Padang mahsyar tempat Allah nak kira amalan kita, nak hisab, nak hitung segala hak kita buat atas muka bumi ketika kita hidup. Sama ada banyak hak baik ataupun banyak hak jahat. Alam mahsyar. Dan seterusnya alam yang terakhir sekali, sama ada alam syurga ataupun alam neraka. Kita musafir kan? Kita baru duduk negara yang ketiga baru. Alam dunia. Berarti lepas dah, roh lepas dah. Nah, yang ketiga dunia. Lepas ni ada 3 lagi. Barzakh, mahsyar, syurga ataupun neraka. Kita nak pergi dah. Kita musafir. Jadi nak musafir, nak pergi ke tempat yang kita nak, iaitu syurga, memerlukan petunjuk daripada Allah. Hak saninglah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kepada kami jalan yang lurus. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, surah Yunus ayat 25 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wallahu yad'u ila daris salam. Allah kata, wa yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah kata, wallahu yad'u, sesungguhnya dan Allah sentiasa menyeru. Yad'u, Allah ni ajak semua kita. Allah menyeru semua. Wallahu yad'u ila daris salam, kepada syurga dia. Daris salam ni syurga lah. Allah ni panggil semua, so kita pergi ke syurga dia. Allah panggil semua, Allah seru semua. Allah sentiasa menyeru kita menuju ke syurga dia. Wa yahdi may yasha, dan Allah memberi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki, ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus. Allah minta semua, so kita pergi ke syurga dia, memasuki syurga dia. Tak sepatutnya bila ada panggil tu lah, hayya alas salah, marilah semaya. Lepas tu hayya alal falah, marilah siapa nak jaya. Falah-falah ni jaya. Nak jaya mari sini. Mari masjid ni.
Mari masjid ni tempat berjaya setiap waktu pun mari. Nah, jadi Allah bagi sama kita, Allah suruh sama kita, nak suruh kita masuk syurga dia. Alhamdulillah. Nah, kita duduk semaya, kita duduk dengar mengajar, kita duduk baca Quran, kita duduk sedekah, ya dah lah tu. Kita telah sahut seruan Allah. Nah, Allah panggil kita suruh masuk syurga dia. Nah, dengan Allah menyeru kita setiap hari supaya kita memasuki syurga dia, dan Allah dia akan beri hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ingat, wallahu yahdi man yasha ila siratal mustaqim, dan Allah akan bagi hidayah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Tidak meminta hidayah, hidup berdosa dan amal tidak terima. Nah, ingat, orang tak semaya ni sebenarnya dia sombong, dia angkuh, dia debel. Tak semaya. Allah suruh semaya, Allah suruh minta. Tak semaya. Debel dia ni. Anak kita lah ke mana? Nak binti marilah minta abah ni. Abah tak ada binti ni. Nak beli motor, marilah. Abah nak bui ni. Tak mari. Abah offer lah. Mari nak beribu, nak motorkan pada dia. Mari jumpa abah ni. Alah aku. Alah aku. Ada memang malah aku. Lagu mana rasa abah dia? Bahasa budak ni, aku nak binti pun tak mari. Allah suruh semaya, Allah suruh minta. Tak semaya. Nah, bebas tak ke mana kat kita ni. Nah, tak sujud ke Allah 17 kali sehari kita semaya. Nah, 17 rakaat. Itu baru hak wajib dan tak mau lagi hak sunat. Nah, jadi sesiapa tidak sembahyang, seolah-olah dia tidak minta hidayah daripada Allah. Mak kita dah ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Hak tu hak wajib. Bila dia tak minta hidayah, automatik dia akan berdosa. Tak semaya, dosa lah. Dosa. Bila tak semaya, amal lain pun automatik Allah tak terima. Nak ingat, ibadat solat ni tiang agama. Puasa rajin, sedekah rajin, apa lagi, buat amal kebajikan rajin, tak semaya. Amal lah betul lah ni. Rajin buat kebajikan, bantu orang ni NGO lah, gol ni mayat tak. Lagu mana pahala dia nak gaduh, sebab dia lah tu. Nah, sebab itulah anak kita fokus kepada semaya dulu. Semaya, tegah semaya ni. Nah, bila anak kita lekat semaya, insya-Allah dia tak mengganggu. Tak mengganggu. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semaya itu mencegah daripada perkara fahsya, perkara keji, dan perkara munkar, perkara yang mengganggu. Lama-lama, kelamaan bila dia semaya dia saat ini akan mencegah daripada perkara-perkara munkar. Ni tak semaya anak, tak apa lagi, tak semaya anak, tak semaya juga. Nah, kalau boleh cubalah kita ambil. Jadi wajib kita minta 17 kali hidayah sebagai petunjuk untuk kita. Sebab Allah ni dia beri macam-macam pada kita. Beri macam-macam. Dia beri panca indera pada kita. Dia beri kita melihat, dia beri kita mendengar, dia beri kita macam-macam, boleh kecek. Kita boleh macam-macam, boleh jalan, boleh rasa nikmat dia. Allah beri macam-macam. Nikmat terhari kita. Nikmat hidup kita. Kita boleh bernafas lagi, nikmat sehat kita. Orang lain sakit, kita alhamdulillah sehat lagi, boleh mari masjid lagi. Orang lain tak mari dah, alhamdulillah. Nikmat ke apa lagi? Nikmat macam-macam. Allah beri kita. Ada manusia yang Allah tarik nikmat dia. Tarik nikmat mata, tak nampak. Tarik nikmat telinga, tak dengar.
Tak lagi nikmat ke apa lagi? Nikmat tenaga dia tak cekak lah. Nikmat kesakitan macam-macam dah. Hak sehat jadi sakit. Sakit lutut lah, sakit pinggang, sakit pohon, sakit kepala dan macam-macam penyakit lah. Allah tarik sikit demi sikit. Sikit demi sedikit Allah tarik. Tapi kita alhamdulillah Allah sentiasa memberi kesihatan pada kita. Allah beri secara percuma, free. Tak pernah bayar. Cuma Allah minta tu je. Nah, ikut gapo hak dia suruh, tinggal gapo hak dia lari. Dan hak besar sekali, minta dengan Tuhan 17 kali sehari, iaitu solat 5 waktu sehari semalam. Dan Allah beri akal pula kita. Akal beza dengan binatang. Nah, watini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surah At-Tin Allah kata. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadi manusia ini sebaik-baik kejadian. Beza kita dengan lembu, kita dengan kambing, kita dengan ayam. Apa? Sebab kita ada akal. Lemak tu tak ada. Sebab tu lembu duk begok kursi, tak pakai baju. Tak ada akal, kita ada akal. Jadi kalau kita tak guna akal kita untuk mempertimbangkan, menilai apa yang baik dan apa yang buruk, apa yang benar, apa yang salah, maka saja Tuhan beri akal kita. Nak beza tak boleh. Supaya mantu. Nah, Allah beri akal kita mana-mana beza. Nak masuk syurga, lagu ni. Nak masuk neraka, lagu ni. Pilih ya. Nak Allah beri dua jalan tu. Jalan ke syurga, lagu ni. Jalan ke neraka, lagu ni. Nah, penentu nilai diri manusia akal. Nak beza manusia ni, nak nilai dia setengah mana bergantung kepada akal dia. Dan Allah beri lagi bukan setakat akal, Allah beri nikmat Islam pada kita. Alhamdulillah. Banyak-banyak agama atas muka bumi ni Allah pilih kita menganut agama Islam, yang mana agama yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah ialah agama Islam. Allah pilih kita ni. Beranak-beranak celak mata Islam dah kita. Alhamdulillah. Hidayah tu, hidayah Islam tu, hidayah akal Allah beri, hidayah Islam pula Allah beri kita. Tak cuma bila Allah beri Islam pada kita, cubalah kita ikat dengan akal kita sana. Cuba kita pertingkatkan lagi Islam kita dengan kita mengamalkan apa yang dituntut oleh syara. Sebab kita bukan nak berjaya hanya setakat dunia sahaja, bahkan kita nak berjaya sampai kepada akhirat. Setengah orang guna akal dia untuk dunia ya. Dia menego, dia buat foto, buat ni untuk dunia. Alhamdulillah, tu hewi dia. Tu hewi dia kaya, tu hewi dia mewah, tu hewi dia cerdik, tu hewi dia bijak. Dia guna akal tak apalah. Tapi tak guna untuk akhirat. Tak usah lah tu. Kita nak kita guna untuk dunia akal dan kita guna untuk akhirat. Kita beza, kita timbang. Dan itu dia panggil hidayah akal dan Islam yang Allah beri pada kita. Bila kita sentiasa apa ni laksanakan segala perintah Allah, dia akan sampai tahap tinggi, dia itu mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bak tu kecek wabillahi taufik wal hidayah. Nah, taufik wal hidayah. Hidayah mudah, nak buat tak boleh. Aku tahu malam ni ada orang ngajar di masjid. Gi, hau malah. Nah. Hidayah dah tu. Tapi ya malah. Tak ada taufik, tak boleh laksana. Taufik ni kita dapat melaksanakan apa yang Allah beri hidayah kita. Nak bangun macam tahajud kan? Ada dah hidayah. Tak bangun. Subuh pun tak bangun.
Nak banyak kata tak ada taufik. Jadi kita nak bukan sekadar kita hanya Islam sahaja, bahkan kita mendapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah ramai orang Islam ni dia setakat Islam saja. Islam tapi derhaka pada Allah. Maksudnya dia tak ada taufik. Islam minago, Islam judi, Islam makan rasuah, Islam makan menahara, Islam nipu orang, Islam sebab tak ada taufik. Nah, anda setakat hidayah saja tahu sangat kau tak kudu ini harga, tak boleh. Kita lepas ni pelik masjid entar lagi jalan jumpa duit 5 riyal, ambil kata ambil. Ambil kata ambil. Ambil tak? Ambil bubuh dalam tabung masjid. Oh, bagus. Sebab 5 riyal. Acu jumpa 50. Contoh. Tubik masjid betul lagi nak start motor, tubik dua ada 50 riyal. Ambil kata ambil. Ambil pun dalam. Okey. Duit tak ada lah ni. Nah, kerja gaji lambat lagi hujung bulan ni. Nak 2 hari gaji licin kawan ni. Minta Tuhan ya Allah, beri rezeki ya Allah kat aku ya Allah. Aku susah dah ni ya Allah. Piti tak ada ya Allah. Nego betul boleh ya Allah. Habis piti nak anak sekolah pun tak ada ya Allah. Mintalah ya Allah beri rezeki ya Allah. Amin. Tubik masjid jumpa 50 riyal. Allah makbul doa aku Allah makbul rezeki Allah ni Tuhan beri kat aku ni. Ambil. Nah, ambil pergi beli kedai. Allah makbul. Aku doa saat ni. Padahal duit kawan dia jatuh, duit tu email jatuh. Tu email nana cari ke masjid. Buat kontak dia lah. Itu dia panggil memerlukan taufik hidayah. Nah, oleh itu cubalah kita jaga molek hidayah yang Allah beri pada kita. Sebab itulah ada doa Allah. So kita doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan mencabutlah daripada hatiku ni ba'da iz hadaitana. Setelah memberi hidayah ke aku ni ya Allah. Minta dengan Tuhan. Takut Tuhan cabut semula hidayah yang dia beri kita. Nah, jadi mudah-mudahan syukurlah kita nak jaga hidayah Tuhan beri kita dan kita minta pada Allah agar Allah sentiasa nak beri hidayah yang berlimpah ruah pada kita. Dan akhir sekali di sini ada ulama mengatakan di antara tanda-tanda orang yang mendapat hidayah, yang pertama ialah mereka yang beriman dengan perkara gaib. Ada ayat Quran Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Hudan lil muttaqin sebagai hidayah pada orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib yang mana mereka beriman dengan benda-benda gaib. Ni tanda dapat hidayah. Dia beriman dengan benda yang tak nampak. Gaib tak nampak lah. Benda dosa, benda pahala kau tak nampak lah kau. Benda sepah pada mati, azab kubur, soal mukan akhir, nikmat kubur, padang mahsyar, benda gaib lah kau tu. Bila dia beriman dengan benda ni, itu tanda orang mendapat hidayah. Kita mari masjid ni, kita beriman benda gaib dah. Sebab kita yakin bila mari sembahyang dapat pahala. Tambah-tambah sembahyang di masjid dapat 27. Kita yakin. Tak nampak benda tu, tapi kita yakin. Dan dapat pahala pula. Esok-esok kita mati masuk syurga. Itu tanda kita dapat hidayah lah tu. Tak, jadi yang pertama ialah tanda-tanda mendapat hidayah beriman dengan perkara gaib. Sebab itulah dari rukun iman dia ada 6 perkara. Beriman pada Allah, beriman kepada
kitab, beriman kepada malaikat, beriman pada rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada qada dan qadar. Hari akhirat tu ada soal yang kelima tu. Hari akhirat tu benda baik tak tu? Benda baik. Bila kita mati esok, maka kita dah dikira duduk di alam akhirat. Jadi di antara tanda orang mendapat hidayah ialah mereka yang beriman dengan perkara baik. Yang kedua, tanda-tanda mendapat hidayah, mendirikan solat dan melakukan ibadat-ibadat yang lain. Jangan tinggal semaya. Jangan tinggal semaya kok mana. Tak, kita kadang-kadang ada baik tak semaya, sibuk tak ada. Oh, tak cakap semaya, tak ada. Tak pengantin, tak semaya. Tak ada nak semaya, ya Allah ruginya. Kadang-kadang dia makan gula, jauh-jauh sikit, tak semaya. Padahal boleh nak mau kosa, tak semaya. Kadang-kadang dia orang pergi Mekah, tak semaya. Tak, dia buat umroh, hantar kepada ubek, tak penting nak semaya, hantar kepada ubek. Tak. Ustaz kata tak apalah, kita qada lah. Oh, sedap juga ustaz. Ada gitu. Nah, masa kita pergi dulu, ustaz kata tak apalah, makcik-makcik payah nak semaya makcik, nak berhenti ambil semaya, kita qada di hotel lah. Ustaz je mengajar. Makcik berapa qada? 5 waktu nak qada. Allah. Start pada subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu qada di hotel lagi. Di Mekah tu. Nak jaga solat. Sebab tanda-tanda mendapat hidayah ialah mereka mendirikan solat dan mereka melakukan ibadat-ibadat yang lain. Yang seterusnya, tanda-tanda mendapat hidayah, sentiasa menafkahkan rezeki fi sabilillah, sentiasa bersedekah. Jangan kedekut sangat. Masuk masjid tu bawa lah binti Seria doyau lah pada tak hari Jumaat bubuh banyak sikit. Tak berhenti masjid kau mana kau bubuh. Ada orang minta derma, bui lah. Tak jangan duduk saya, bui lah. Setakat kita mampu. Tak, yang keempat, beriman kepada hari akhirat. Tak, dan kita yakin dengan benda-benda berkaitan dengan akhirat. Dan yang akhir sekali, di antara tanda-tanda mendapat hidayah, buat perkara yang Allah suka dan tinggal perkara yang Allah benci. Gapo Allah suka buat. Dia hukum taklifi ada 5 menengah. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. 5 hukum ni kena tak kepala kita melakon ni. Dia panggil hukum taklifi. Nah, wajib ni ke apa? Semaya saat ni wajib. Sunat ke apa? Mai sunat saat ni. Zikir baca Quran. Harus ni ke apa? Harus ni benda kita buat tak buat tak apa. Ada orang minum teh minum teh, nasi kabu, nasi lemak tak kisahlah, ni harus. Makruh ni benda hak Nabi tak suka. Tak, contohnya makan-makan benda hak bau lah, kapal lah. Dan yang kelima ni haram. Jadi kalau boleh kita cuba dak hak wajib ni kena buat. Dan perbanyak ke buat hak sunat. Hak sunat hak wajib. Hak harus ni biasalah dan makruh nak tinggal. Hak haram jangan sentuh rasa. Ni 5 hukum taklifi ke atas kita. Tak, kadang-kadang kita sehari 5 buat. Nah, saat ni semaya wajib. Lepas lepas semaya kita semaya sunat. Lepas lepas ni ada jamu yang sikit harus. Nah, lepas tu makruh, kau makruh. Nah, makruh makan benda-benda tak boleh. Tak benda-benda bang kau makruh. Lepas tu duk ngopak pakai pula haram. Ada berlaku 5. Nak 5 benda ada berlaku. Baru situ baru. Tak payah kata, tak 5 benda ni kita kena jaga. Tak kita perbanyak ke benda sunat, jangan tinggal benda wajib. Dan kita jangan sentuh kalau boleh benda haram dan benda makruh kita jauhi. InsyaAllah kita akan selamat dan kita mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita.
Dan akhir sekali, untuk mendapatkan hidayah, tak lain tak bukan, kita kena usaha. Jangan hidup dia. Hidayah ni kena cari dan kena berdoa pada Allah. Dan jadi mudah-mudahan kita cubalah perbanyakkan doa. Di antara doa kita kena baca untuk minta hidayah lah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah pada aku ya Allah huda, petunjuk, wal wattaqa, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa gapo ni, keterjagaan, wal ghina, dan kekayaan. Kita minta biar Allah beri kita hidayah, Allah beri kita takwa, Allah beri kita ni, Allah jaga kita, dan kalau boleh Allah beri rezeki kita, biar kita dapat gunakan rezeki untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi rasa itulah saja untuk malam ini. Kita cuba sentuh sedikit berkaitan dengan perihal hidayah, yang mana hidayah ini merupakan benda sangat-sangat penting, dan ia merupakan tapak awal menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia juga merupakan kompas kehidupan kita, dan kita wajib minta pada Allah 17 kali sehari dalam solat kita, iaitu ihdinas siratal mustaqim. InsyaAllah dengan kita sentiasa minta pada Allah dan kita lakukan perkara yang Allah suka, kita tinggal benda yang Allah larang, insyaAllah Allah akan sentiasa beri hidayah kepada kita, dan kita dapat melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan sebaik mungkin, dan insyaAllah kita akan selamat dan kita akan berjaya di alam dunia dan akhirat insyaAllah. Jadi rasa itulah saja untuk malam ini. Minta maaflah kalau ada tersalah kata, tersilap bahasa. InsyaAllah ada kesempatan kita sambung semula pada sesi akan datang. Akhirnya aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.